Daripada kita berbicara mengenai skim kutu itu tadi, ia menyentuh mengenai integriti juga, mengenai moral kita. Hari ini kita berbicara bagaimana sebenarnya wanita muda dan berkerjaya tapi tetap menitik beratkan nilai-nilai dan norma berkaitan agama dan juga prinsip. Bersama dengan saya di studio, saya ditemani dengan Jannatul Maqwa Sutikilan, penceramah motivasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ika sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah, cergas hari ini. Cergas hari ini. Itulah bila kita berbicara mengenai agama dan juga prinsip. Seperti tadilah buat perniagaan, cepat kaya, skim kutu tu. Tak tahu daripada mana boleh termasuk idea tu kan. Tapi itulah dalam dunia kita pada masa kini. Kita tidak boleh lari daripada, kita tak sentuh agama lagi. Kita sentuh mengenai prinsip terlebih dahulu. Tetapi kalau bila kita melihat kepada trend ataupun benda-benda viral pada masa kini, kadang-kadang ianya bercanggah dengan prinsip perniagaan kita. Belum tentu agama lagi, prinsip perniagaan terlebih dahulu. Bagaimana? Sebab kalau kita tak ikut trend, bisnes kita tak berapa nak laku. Bagaimana dalam dilema ini? Okey, kalau kita cerita tentang kerjaya kan untuk kali ini. Jadi tadi saya pun dengar di belakang stage berkenaan dengan perniagaan. Perniagaan pun terkait dengan kerjaya. Sebetulnya mungkin boleh saya introduce jugalah. Di mana kapasiti saya, kenapa saya beri cerita berkenaan dengan kerjaya, wanita muda, mungkin ada kaitan dengan bisnes yang kita bincangkan tadi juga kan. Sebenarnya pada masa yang sama, saya ni masih lagi muda. Mungkin Ika masih lagi muda lah kot. Kita sama-sama muda kan. Jadi sebab itu kita berada di atas pentas sekarang kan. Jadi bila cerita tentang muda, wanita muda kita kata, ataupun kategori fresh graduate, mereka ini tidak mempunyai prinsip. Bukan kita tidak mempunyai prinsip, dia masih lagi mencari-cari haluan dan kerjaya yang sepatutnya lah. Dan kadang-kadang mereka confused sampai ke tahap mereka tak confident. Itulah sampai tadi skim pun tertipu dan sebagainya kan. Jadi saya di luar pada masa yang sama saya bekerja sebagai content creator. Selain daripada penceramah motivasi, saya content creator di Zahiras pakaian wanita. Dan saya juga pada masa yang sama mengambil peluang apa yang saya ada untuk menjadi pereka kulit buku. Pada masa yang sama juga saya juga terlibat dalam beberapa aktiviti aktivis. Jadi ramai yang sebenarnya tertanya, mungkin tak cukup menginspirasi lagi. Cuma saya nak kongsi kepada anda bagaimana sebenarnya wanita muda ni kapasitinya sangat besar dalam kerjaya. Kalau kita nak ikut pada trending dan sebagainya kan, tadi Syafiq ada cakap, ya betul, kita suka dengan benda-benda yang seronok. Kita suka benda-benda yang terkini. Saya sendiri pun content creator, saya suka benda yang trending, saya suka benda yang terkini. Seronok saya dengar tentang bisnes tadi. Jadi saya rasa itulah dia mungkin sedikit permulaan lah. Nanti kalau saya ambil semua sampai 1 jam saya. Macam Jannatul sendiri kan sebagai seorang content creator. Tapi kalau kita boleh lihat intipati ataupun konten anak-anak muda sekarang ini, kita sentuh mengenai agama dah sekarang. Prinsip dan juga agamanya mungkin sedikit bercanggah semata-mata untuk viral. Semata-mata untuk menaikkan diri ataupun untuk menjual produk tersebut. Bagaimana? Okey, kita sekarang dah lazim dengan content creator itu menjadi salah satu kerjaya. Kadang-kadang anak muda sekarang kan Syafiqah, dia dah tak nak kerja dah. Sebab dia dah famous di social media dan dia dah dapat income daripada social media itu sendiri. Jadi kita pun kena faham, kita kan wanita, ada benda keterbatasan yang kita boleh buat di depan kamera. Kadang-kadang kita tengok, contoh saya terpaksa cakap sebagai wanita, ada yang nak jual tentang ubat-ubat yang dia nak besarkan itu dan ini. Saya tak boleh nak mention lah di sini kan. Ya, kita faham. Kita faham kan. Ada tentang isu-isu produk-produk kewanitaan. Kadang-kadang terpaksa untuk ditunjukkan benda-benda yang tidak elok semata-mata untuk viral. Viral tak? Viral. Laku tak? Laku. Capai misi dia. Tapi kita ni wanita. Kadang-kadang kita menaikkan isu-isu tentang gangguan seksual. Kita naikkan isu tentang tak nak diganggu oleh lelaki-lelaki miang dan sebagainya kan. Tapi kita tidak jaga kehormatan kita sebagai wanita. Demi menjual produk, demi mendapatkan duit dan laku,
kita jadikan content creator sebagai kerjaya sedangkan ia tidak mengikuti kepada prinsip dan menjaga kehormatan wanita itu sendiri. Adakah akan kekal lama mereka begini? Sebab kalau kita nak kata ikut trend ataupun viral, trend tu dia akan silih ganti. Viral pula mungkin viral hari ini, esok dah orang lain pula viral. Jadi berbaloikah sebenarnya kita menggadaikan prinsip dan juga agama semata-mata untuk jadi famous, untuk jual produk? Ya, betul. Bila kita kata trend, baju yang Syafiqah pakai lama-lama akan tertinggalan zaman. Ya, betul. Ya, tertinggalan zaman. Dan kita boleh tengok cerita-cerita hangat sekarang pun, contohnya cerita tentang viralkan produk dan buat aktiviti-aktiviti yang bodoh dan sebagainya kan. Minta maaf saya cakap ya para penonton. Jadi akhir sekali dia dikecam dan akhir sekali benda itu akan pudar. Jadi tidak baik untuk prestasi bisnes dan tidak baik juga untuk prestasi kita sebagai wanita yang nak depan kamera ni. Wanita ni sifatnya macam mana Syafiqah? Dia sifatnya lembut. Sebab itulah sebagai pengacara Syafiqah sangat-sangatlah sesuai. Sebab sebab kita kata muda, nampak muda, cantik lagi. Muda, 2 kali ulang muda. Dan ketiga adalah kita ada imej sopan. Ada imej sopan. Kalau lah kita tengok yang naik ke atas pentas sebagai pengacara kan, adalah wanita yang bersifat kasar dan sebagainya. Mungkin ini bukan menjadi kapasiti dia. Nak kata kita memang lazimnya wanita ni cakapnya lembut dan sebagainya. Dan inilah sebenarnya kekuatan wanita. Siapa cakap wanita tak boleh berkejaya? Okay. Betul. Siapa kata wanita tiba-tiba kita jadi naik ke wanita? Perempuan tak pernah salah, Syafiqah. Kan? Tapi itulah prinsipnya. Kalau kita boleh lihat, wanita ini disinonim dengan kecantikan. Jadi kebanyakan perniagaan yang dijalankan oleh wanita juga, dia lebih kepada bersumberkan kecantikan lah. Jadi kalau kita boleh lihat di media sosial, banyaklah produk-produk kecantikan. Tetapi banyak juga kes pada masa kini, produk-produk tersebut mungkin yang tidak mendapat kelulusan. Produk itu yang mungkin membahayakan kesihatan. Jadi dari segi prinsip, kesihatannya sebenarnya tak betul lah. Dah salah lah dari segi itu. Bukan sahaja prinsip kesihatan, undang-undang pun dah salah. Tetapi kerana kita nak, itulah demand, itulah permintaan dan itu yang boleh dijual. Bagaimana? Sebenarnya kita sebagai wanita, kita layak profesional. Profesional dan committed dengan apa yang telah di guidelinekan dari segi undang-undang. Semua kita perlu ikut. Bukan sahaja daripada prinsip kita sendiri. Kita nak berkejaya disebabkan kos sara hidup yang sangat tinggi. Kita nak berkejaya disebabkan oleh kita rasa minat kita. Tadi pada masa yang sama kita juga nak pegang kerjaya itu untuk membangunkan negara juga. Sekerana akhirnya kalau kita buat bisnes tadi kan, bisnes akhirnya dia akan menyumbangkan ekonomi negara. Dah alang-alang nanti kita akan ada Dewan Negara bersama kan. Jadi saya mention sikit. Akhirnya dia akan memberi sumbangan kepada ekonomi. Akhirnya dia juga memberi simbolik kepada kewanitaan. Contoh kan, kita jual produk yang tidak menepati guideline-guideline. Kita tidak ikut profesional sebagai kerjaya sebagai wanita sendiri. Akhirnya ramai yang menjadi mangsa. Muka broken. Akhirnya kesihatan mereka terjejas. Kecantikan mereka terjejas. Islam tidak menghalang perkara itu, Syafiqah. Kalau kita cerita tentang agama, agama tidak pernah menghalang wanita kena duduk rumah. Tak boleh jual produk kecantikan. Tak ada. Sekarang kita tengok, saya sendiri pakai makeup, Syafiqah. Kan semua nak cantik. Semua nak cantik. Sebab itu adalah fitrah sebagai seorang wanita. Jadi nak bekerja, nak di luar, silakan. Jagalah prinsip kita sebagai wanita juga, menjaga diri kita supaya kita tidak diganggu oleh mereka-mereka. Kita tak nak ada isu gangguan seksual. Kita nak ada isu yang tadi berkenaan dengan jual produk tipu. Wanita dah kena faham tentang kita boleh berkejaya, kita juga boleh untuk menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat. Janji kita profesional. Macam itulah kata kuncinya, kena profesional, kena ada prinsip dan juga agamanya. Ya, betul. Tapi bila kita menyentuh mengenai sebagai seorang ahli perniagaan, asasnya untuk seorang jadi businessman atau businesswoman ini, kita kena fleksibel. Jadi fleksibiliti itu perlu ada, tapi dalam konteks untuk kita menjaga integriti kita, profesionalisme
profesionalism kita itu bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya saya sebagai content creator, jadi saya bersama dengan dikelilingi oleh orang wanita-wanita yang berdisiplin. Bos saya pun seorang wanita. Walaupun wanita ni hakikatnya kita tidak boleh berdiri seorang tau, Syafiqah. Kita akan berdiri bersama dengan kekuatan lelaki. Kita bagi chance lah kat lelaki. Kita bagilah walaupun Ridwan tak dekat sebelah ni. Kita juga memerlukan kekuatan lelaki juga. Jadi pentingnya kita saling berbagi. Nak menjadi seorang yang berintegriti, tidaklah sampai kita rigid ataupun straight sangat. Okey, dekat dalam company wanita sahaja yang boleh bekerja. Tidak. Kerana hakikatnya wanita dia ada keistimewaan dia tersendiri dan lelaki dia ada keistimewaan dia sendiri, yang bila kita bergabung maka dia akan menjadi komplit lah. Dan itulah yang boleh membentuk integriti yang dimaksudkan dan profesionalism yang dimaksudkan. Jadi maksudnya kapasiti kita ni masing-masing ada bahagiannya. Kalau perasan, lelaki pun ada jual kosmetik, barang-barang kosmetik. Lelaki pun dah mula untuk menjual, di TikTok kita tengok menjual tudung. Dah jadi founder tudung. Dulu kita ingatkan wanita sahaja yang menjadi founder kepada tudung. Ini bermakna kita yakin dan kita pasti wanita masih lagi memerlukan tulang belakangnya sebagai seorang lelaki. Dari segi prinsip kejantanan, tak berapa nak jantan dah. Duk pakai tudung, pakai makeup kan. Kat TikTok kita boleh nampak kan. Yang pakai tu bukan perempuan, yang pakai tu lelaki. Kan. Jadi itulah sebenarnya, nak menjadi seorang yang berkejaya itu memang boleh. Macam tadi Janatu kata, Islam juga menggalakkan sebenarnya untuk kita berniaga, tetapi mestilah berpandukan prinsip agama dan juga kita kena melihat nilai-nilai moral. Integriti kita sebenarnya bagaimana. Terima kasih banyak-banyak Jannata Ma'wa Suti Kilan, penceramah motivasi Kadu Studi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga Syafiqah. Saya seronok berat dengan Syafiqah. Alhamdulillah. Okey, kita nak berehat seketika.